السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan, penjagaan manusia daripada gangguan jin dan syaitan. Kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita nak menyambung berkenaan dengan tajuk rasukan syaitan ke dalam diri manusia. Ia merupakan suatu perkara yang berlaku dan benar ia berlaku tanpa syak wasangka. Ini kerana Allah Ta'ala sendiri yang menyebut berkenaan dengan adanya rasukan syaitan. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berdasarkan sumber Al-Quran dan As-Sunnah menyatakan bahawa rasukan syaitan itu berlaku kepada diri manusia. Ini berdasarkan ayat dalam ayat 275 Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba
la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka itu bangkit pada hari kiamat, melainkan seperti orang yang bangkit dirasuk oleh syaitan. Yang demikian itu ialah kerana mereka menyatakan jual beli itu sama seperti riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini merupakan keadaan situasi orang yang makan riba yang dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan semacam orang yang dirasuk syaitan, tak sedar diri. Orang yang kena rasuk ni tuan-tuan, dia dikuasai oleh syaitan. Syaitan telah menguasai diri dia, gerak-geri dia, percakapan dia, tindak tanduk dia, kan, semacam orang yang gila, yang tak sedar diri, cakap pun tak betul. Sebab apa? Sebab syaitan itu telah menguasai diri dia. Kan kita pernah tengok orang yang kena rasuk, kan, macam mana orang yang kena rasuk, dia tak sedar diri dia. Bahkan apa yang dia buat, kadang-kadang pakaian terselak sana sini, mengamuk, menjerit, melolong, menangis, dan kadang-kadang dia mengilai, pengsan dan seumpamanya. Pelbagai reaksi orang yang diganggu, yang dikuasai oleh syaitan, pelbagai. Ini antara perkara yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bahkan sampai kepada zaman kita hari ini pun berlaku lagi. Ia merupakan salah satu perbuatan syaitan yang kadang-kadang ia akibat daripada sihir. Maknanya dihantar jin untuk mengganggu orang yang dirasuk. Kadang-kadang saka pada diri dia, mana ada saka lah, keturunan nenek moyang dia punya, dia ada dah pada diri dia tu, duduk dekat dia lah, berdamping dengan dia lah, bersama dengan dia. Ada kala ia disampuk, mungkin dia pergi masuk hutan ke, pergi ke kawasan-kawasan terpencil ke, sunyi, jauh daripada pendapatan orang, laut, pantai dan seumpamanya. Kemudian dia diganggu, dirasuk oleh jin yang ada di situ. Kemungkinan dengan sebab kita langgar dia, kita tak nampak dia, kawasan dia, langgar dia, dia marah, kita tak nampak dia, dia tak kira nampak ke tidak, langgar dia, kacau. Kadang-kadang kencing kena kepala dia, kan, marahlah dia tuan-tuan, kan, kencing, bacalah doa. Yalah, kita nak masuk hutan, pergi kawasan-kawasan pantai dan sebagainya, mana ada tandas awam, dan kita nak buang air, kan, dan tentu kita akan pergi kawasan-kawasan tersorok sikit, kan. Kebetulan kawasan tu kawasan dia, rumah dia, pendapatan dia, kan, kencing kena kepala dia, marahlah dia tuan-tuan. Tu yang dikacau. Tu kena baca doa. Doa baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bagaimana kita masuk tandas, baca doa itu sebab kita nak tunaikan hajat kita dalam tandas tu. Begitu juga kita baca doa agar dia jauh daripada kita. Ni tak baca doa, kan, ni pancut, kan, apa hal, kan, tak betul lah, kan. Jadi kena baca doa tu. Apa pun
kita baca doa tu, satu kita dapat pahala doa. Kan? Kita berlindung diri kepada Allah Ta'ala daripada syaitan jantan dan betina. Dan tentu bila kita baca doa tu, jadi makna syaitan tu tak boleh ganggu kita. Kalau kita minta perlindungan pada Allah, ni tak minta perlindungan pada Allah, main kencingnya berak, ya kan? Tak boleh lah macam tu. Kita orang Islam ni dia ada doa, ada zikir. Tuan-tuan, ini semua diajar dalam Islam, diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kepada segala guru, kan? Rasulullah. Jadi kita kena amalkan. Kita dah tahu, kita amalkan. Kita belajar, kita faham. Yang tak belajar dia tak tahu ni, jahil, dia tak kerti apa tu. Tu yang kadang-kadang dia tengok duduk, dia tengok dia punya apa, dia punya orang tua-tua, dia punya apa, dia punya sandaran orang tua-tua. Orang tua-tua buat, dia pun buat. Orang tua-tua bila masuk hutan, dia katalah datuk-datuk, anak cucu nak tumpang masuk hutan. Jadi dia sebagai anak cucu, dia pun tengok kan, dia punya, kan, orang tua-tua buat lagu tu, dia pun buat. Kan? Dia tak mengaji, jahil. Orang tua-tua tu pun jahil juga, ikut orang jahil. Kan? Apa kepasal? Kan? Jadi kita jangan ikut orang jahil. Kita kena ikut golongan yang mengetahui, golongan guru-guru kita, tok-tok guru kita, yang tok itu ajar tu ajar daripada apa? Daripada, kan, sumber Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita nak. Tok guru yang ajar daripada ajaran Rasulullah SAW, bukan ajaran dia. Tu tak pakai juga, kan? Itu pun tok guru tak jadi, kan? Jadi kita nak diajar apa yang Nabi ajar, kan? Lengkap, sempurna, tuan-tuan. Islam ni besar. Islam ni sangat luas, sangat besar, sangat meliputi segala sesuatu, sempurna lah. Kadang-kadang kita tak sempat nak belajar, tak boleh nak mendalami seluruh ajaran tu, kan? Tu yang kita datang tiap-tiap malam ni pun tak sempat kita nak habis. Yang Nabi ajarkan, kan? Yang ulama-ulama kita muktabar, kan, ajarkan tuan-tuan, yang tu pun tak habis kita. Tak sempat, mati dulu tuan-tuan. Kan? Mati dulu kita. Nak cerita. Itu sebab tengok antara ulama yang sangat sibuk dengan ilmu ni siapa dia? Antaranya Imam An-Nawawi, kan? Sampai dia tak fikir nak kahwin, tak ada dalam fikiran dia nak nikah, tak ada masa dia fikir tentang nikah. Bukanlah dia benci nikah, bukan, tapi dia tumpukan perhatian kepada pengajian ilmu tu. Siang malam tu, kan? Setiap hari dia belajar 13 subjek, 13 mata pelajaran, tuan-tuan. Setiap hari, siang malam, dia mentelaah, menulis. Tengoklah dia punya kitab-kitab yang ditinggalkan. Kitab-kitab Riyadhus Shalihin, dan Rawdatul Talibin, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab hadis 40, kan? Al-Majmu', kitab yang besar, kitab fiqh. Al-Majmu'. Dia syarah pula hadis Muslim, tuan-tuan. Syarah hadis Muslim tu dia syarah. Tu tak ada masa dia dengan, dia tak buang masa macam kita, kan? Tu sebab dia makan sehari sekali ya. Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia makan sekali sehari. Pasal apa dia makan sekali sehari? Dia tak nak makan lebih sebab dia takut mengantuk, kan? Bila kita makan mengantuk, tuan-tuan. Makan sehari sekali, kita makan 6 kali sehari. Pagi-pagi lepas subuh dah pergi sarapan pagi lah, kan? Kemudian nanti 10 pagi dah
mengetih lagi, mengopi lagi pukul 10, 11. Tengah hari pula zuhur lagi, makan tengah hari. Petang pula makan lagi, goreng pisang, ubi kayu, kan? Lepas tu, lepas isyak makan pula makan malam. Jenuh kita. Lepas tu nanti 11 malam, 12 malam nak sebelum tidur, makan lagi. Supper pula. Kan? Tu dia 6 kali 7 kali makan kita. Kan? Makan lebih, mengaji kurang. Kan? Kita ni kan malas. Tu pun okey lah ni, kira maghrib isyak ni kira okey lah ni, kira bagus ni. Ni kira lah ni kiranya kan. nak kira, nak banding dengan orang lain lah kan. Nak banding, kita tak boleh banding dengan ulama kan. Ulama lain. Kita orang biasa kan, orang biasa, orang biasa ni tak boleh lah nak banding dengan imam. Tapi nak sebut Imam Nawawi tu, sekali dia makan sehari tu 13 subjek dia belajar setiap hari. Kira lah. Usia 40 tahun ni meninggal dunia. 45 tahun dia meninggal dunia tuan-tuan. Muda lagi. Tak sempat nak kahwin. Kan kita berfikir kan nak tambah lagi je kan. Itu kita kan. Tak apa nak tambah. Ada kemampuan falyatafaddal maskura kan. Dipersilakan dengan segala hormat. Apa kira kan. Memandangkan sekarang ni orang perempuan pun ramai tuan. Di Selangor saya tuan, kan, lebih 1 juta perempuan yang tidak bersuami. Tuan, lebih 1 juta perempuan yang tidak berkahwin. Di Selangor saja, bukan di seluruh Malaysia. Selangor saja. Kita duduk di Selangor ni, tuan, lebih 1 juta. Itu statistik. Dan ada saya baca dalam akhbar tu ada. Bukan kita nak reka-reka, bukan. Ini memang statistik yang memang disebut dalam akhbar. Nak macam mana? Kan? Tak. Kan? Sebab apa? Sebab suami kan? Suami dia, lelaki dia tak buka cawangan. Tu yang depa tak kahwin tu. Kan? Pasal laki-laki ni semakin pupus. Bilangan laki-laki tuan-tuan dia semakin kurang. Itu disebut oleh Nabi kan. Sampai ke nisbah 1/50. Satu ketika nanti tuan-tuan, akhir zaman nanti nisbah 1/50. Satu laki-laki 50 wanita. Kira lah kalau kita kahwin 4 pun tuan-tuan, ramai lagi tak kahwin. Tu kalau kita kahwin 4, tak ada lagi yang tak kahwin tuan. Nak cerita keadaan sekarang tu yang gejala sosial tu berlaku tuan. Ini gejala sosial. Mereka mencari apa tu? Ialah golongan wanita ni yang tak kahwin ni jadi GRO, kan, jadi pelayan-pelayan. Jadi apa lagi? Apa tu? Sugar daddy apa panggil sekarang? Sugar daddy, sugar mommy, benda saya tak tahu lah. Macam-macam. Tengok aplikasi dalam phone kita kan, macam-macam dia punya. Nak sembang dengan siapa tu kan, nak layan dan sebagainya, install dia tuan. Tapi kena bayar. Jangan buat besar. Kan? Mengarut sungguh. Iklan saja. Kita bila keluar iklan macam-macam iklan. Tekan ni siap tuan-tuan. TikTok, tengok ni TikTok macam mana. Kan? Orang menari, berjoget. Tayang sini. Tak malu dan tak segan lah. Tak ada sifat malu lah. Kan? Golongan remaja, gadis hari tuan. Habis, ringkuh. Kan? Orang macam ni kita nak jadikan pasangan kita? Tidak, tuan. Masalah juga. Kita nak cari wanita yang salihah, kan? Isteri yang salihah tuan. Itulah pencarian kepada isteri, bakal isteri kita.
bukan orang tepi jalan, bukan yang tayang setayang situ, bukan dia lah tuan. Kalau cari juga yang macam tu, itu bukan pilihan orang beriman. Orang beriman dipilih orang yang soleh. Itu sebab di Afghanistan, tuan, Afghanistan wanita-wanitanya sangat-sangat, maknanya jaga aurat mereka. Afghanistan. Itu sebab kalau Afghanistan kahwin, satu perkahwinan, dia tak campur laki-laki perempuan, tak nampak perempuan. Tak ada. Tuan-tuan, tak bersanding lagi, tak ada. Tak ada. Percampuran laki-laki perempuan tak berlaku di Afghanistan. Nak tengok orang perempuan, wajah dia tak ada, semua pakai purdah. Jaga aurat sungguh-sungguh. Itu di Afghanistan. Dia punya, itulah Islam sebenarnya. Dia tidak ada kebebasan, pergaulan itu tidak bebas. Tapi kita dah bebas dah ni. Campur, tepuk setepuk sini. Tanpa segan silu dah tuan. Itu Afghanistan. Itu dia kata ekstrim. Bukan ekstrim, itulah di Islam. Sebenarnya Islam dia jaga kehormatan wanita. Tapi Barat ni dia nak dedah habis. Dia nak bawa dia punya pengaruh dia, ajaran dia. Kita pun terpengaruh dengan dia punya ajaran dia kan. Pengaruh dia punya sistem dan sebagainya. Dia tinggal dalam Islam punya tuan. Itu sebenarnya. Sebab orang perempuan ni dia ada kehormatan diri. Baik, balik kepada tadi ayat tadi kan. Orang-orang yang makan riba tidaklah mereka bangun di hari kiamat kelak melainkan setengah orang yang ditasuk oleh syaitan. Kemudian kalau kita merujuk kepada hadis, yaitu An Atta ibn Abi Rabah qala li Ibn Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah? Qultu ya bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utu Allah ay yu'afiyak. Faqalat asbir. Faqalat ilayya. Faqalat inni atakashaf fad'u Allah li alla atakashaf. Fada'a laha, muttafaqun alaihi. Daripada Atta bin Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah ni seorang tabi'in. Dia berkata kepada aku Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas menceritakan hadis Nabi ini kepada Atta bin Abi Rabah. Ibn Abbas sahabat kan? Kata Ibn Abbas kepada Atta bin Abi Rabah, adakah boleh aku beritahu kepada kamu seorang perempuan daripada penghuni syurga? Kata Ibn Abbas kepada Atta bin Abi Rabah, boleh tak aku beritahu kepada kamu seorang perempuan daripada ahli syurga? Kata Atta, bala, bahkan. Kata Ibn Abbas, seorang perempuan berkulit hitam telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku dirasuk, ini usra, aku dirasuk, dan sesungguhnya aku terbuka pakaian. Ketika dirasuk, di mana pakaiannya akan terselak. Maka berdoalah kepada Allah untukku. Perempuan ini minta Nabi doakan dia agar dia sembuh dan dia tidak lagi terbuka aurat ketika dirasuk.
Baginda SAW menyatakan kepada dia, sekiranya engkau mahu, engkau sabar, bagi kamu syurga. Nabi kata, kalau kamu mahu dan sabar, balasan bagi kamu adalah syurga. Dan sekini kamu mahu, aku berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan kamu. Maknanya Nabi bagi dua pilihan. Satu, kalau perempuan itu sabar, ganjarannya pasti syurga. Maknanya dia sabar dengan gangguan rasukan itu. Dan kalau dia nak Nabi berdoa pun, dia boleh doa untuk supaya Allah sembuhkan dia pun boleh juga. Dua pilihanlah ni, nak pilih hak mana? Kata perempuan itu, perempuan kulit hitam, aku bersabar. Dia pilih untuk bersabar. Sebab apa? Sebab syurga jaminan dia. Maknanya dia rela sakit dan dia sabar, dan Nabi janji bagi dia syurga. Kalau dia pilih untuk Nabi doakan dia sembuh, syurga belum ada jaminan. Nampak tak? Maknanya dia pilih untuk sabar sebab apa? Sebab Nabi jamin kat dia syurga. Yang tu dia pilih. Kalau tuan-tuan tu pilih hak mana? Pilih sembuh ke pilih sabar ke tuan-tuan? Kita ni kadang-kadang orang sekarang ni tuan-tuan, asalnya dah pilih untuk sembuh. Kan, syurga neraka ni itu cerita lain. Itu sebab orang sekarang tuan-tuan, dia pergi jumpa Tok Bomo. Pasal apa? Yang penting dia nak sembuh. Nampak tak tuan-tuan punya orang? Dia tak sabarlah tu pergi jumpa Tok Bomo, Tok Dukun, Pawang. Kan, pergi jumpa orang-orang yang mengarut. Ya, Ustaz, saya nak sembuh Ustaz. Saya tak kira, saya boleh bayar Ustaz, saya ada duit. Tuan-tuan, ada setengah orang dia tak kira duit ni, dia tak kira duit banyak. Dia nak sihat. Itu sebab tuan-tuan, orang ada duit ni, dia pilih sihat daripada duit. Bila dia sakit lah, dia sanggup bayar banyak mana pun dia sanggup. Apa guna duit banyak tapi tak sihat? Tapi dalam keadaan begitu, dia pilih cara yang tak betul. Pergi jumpa Tok Bomo kan, itu yang salah. Dia tak sabar. Jadi perempuan, wanita kulit hitam ni tuan-tuan, dia pilih untuk sabar. Tak apalah Nabi tak doakan dia pun tak apa. Tapi cuma dia nak apa? Kata dia dekat Nabi, sesungguhnya aku terselak pakaian ketika dirasuk. Maka doakanlah aku agar aku tidak terselak pakaian ketika dirasuk. Yang tu yang dia minta. Nabi doakan supaya kalau dia kena rasuk, pakaian dia tak terselak, aurat dia tak terbuka. Itu yang diminta. Lalu Nabi doakan bagi dia. Hadis ini muttafaqun alaih, maknanya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah merupakan satu hadis yang menyebut berkenaan dengan rasukan. Ada dalam Islam, dah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ada dah orang yang kena rasuk di zaman Nabi lagi. Begitu di zaman yang lain-lain lah. Dan di zaman Ahmad bin Hanbal, zaman tabi'in, ketika dia tanya seseorang, minta Imam Ahmad pergi ruqyah perempuan seorang yang kena rasuk. Imam Ahmad tuan-tuan, dia sibuk. Kan tok guru dia sibuk tuan-tuan. Sibuk dia. Jadi datang minta supaya Imam Ahmad merawatlah, pergi ruqyah orang kena rasuk. Jadi Imam Ahmad ni tak ada masa, dia ada hal, sibuk. Dikirim apa tu? Dikirim selipar dia. Selipar Imam Ahmad ni tuan. Kirim selipar,
kan, sampaikan berita dekat dia, bagi tahu aku dia. Cukup. Kan, selipar aku ni bagi tahu kata Imam Ahmad ni. Bawa selipar dia. Bawa pergi selipar dia tuan-tuan, tunjuk dekat orang yang kena rasuk tu. Yang kena rasuk tu, jin yang merasuk tu keluar tuan. Takut dia tengok selipar. Selipar Imam Ahmad bau tuan-tuan. Belum Imam Ahmad tak pergi lagi. Bau selipar bau tuan-tuan. Tu dia. Tu karamah Imam Ahmad tuan-tuan. Tunjuk selipar kita tak ada apa. Tak ada apa. Tunjuk selipar Imam Ahmad. Mana ada karamah dia. Tunjuk selipar ya. Main betul. Selipar ya. Dah takut dah. Cemas dah. Jin tu keluar. Itu dia. Kalau Imam Ahmad pergi dah tentu dah. Lagi dia keluar. Tak berani dia. Kan? Orang-orang alim ni lain. Dia punya apa, karamah ni. Macam Omar tu lah. Omar ni dia ada karamah ni. Syaitan pun takut dekat dia. Syaitan tak berani bertemu dengan Sayyidina Omar. Kan, bila Omar jalan satu lorong, syaitan akan jalan lorong yang lain. Dia tak berani bertemu dengan Omar. Omar tak nampak syaitan. Tapi syaitan bila nampak Omar, kecut perut syaitan ni, tak berani bertemu dengan Omar. Omar bin Al-Khattab. Main betul. Itu dia. Takut dia. Orang-orang soleh kan, dia orang takut lah. Dia akan takut. Sebab apa? Amalan zikir, doa, solat kan, amalan-amalan soleh itu yang menjadikan kekuatan spiritual ada pada seseorang, yang menjadikan syaitan gerun dengan orang tersebut. Ya, betul. Lain. Dia punya aura tu lain. Nur. Dia ada nur, cahaya. Dan cahaya iman dia ada. Cahaya Islam. Cahaya dari sudut. Ialah amalan kita baca Al-Quran, zikir tu dia membentuk cahaya pada diri seseorang. Benda-benda yang ni yang menjadikan syaitan tu dia menjauhkan diri daripada kita. Dia takut. Tapi kalau kita tak ada benda-benda ni, amalan kita tak ada, dia senang untuk ganggu, senang untuk dekat ke diri kita. Senang. Itu sebab setiap malam di sebelah hadis kan, setiap malam ni malaikat dan syaitan akan mendekati kita. Setiap malam kita nak tidur kan, ada dua makhluk yang akan mendekati kita, iaitu syaitan ataupun malaikat. Kalau kita nak malaikat mendekat dengan kita, nak jauh syaitan daripada kita, berzikirlah sebelum tidur. Berzikir sebelum tidur. Kalau kita tak berzikir sebelum tidur, malaikat jauh daripada kita, syaitan dekat. Ini setiap malam di sebelah hadis. Terus kita sebelum tidur zikir, baca sekurang-kurangnya baca 11 ayat dari surah Al-Baqarah. 5 ayat yang awal, 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, sampai ayat yang kelima. Kemudian ayatul kursi ayat 255. Diikuti dengan 2 ayat selepas itu. 256, 257 kan. Ayat kursi Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Kemudian ayat 256 la ikraha fid din. Ayat 257 Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tu. Maknanya dah 8 ayat. Kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 284, 285, 286. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kemudian amana rasul. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian baca pula 3 kul pula lagi surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 kali baca. Baca 3 kali, sekali-sekali tiup pada tapak tangan, kemudian usap daripada kepala dan depan dan belakang. Buat 3 kali. Sekurang-kurangnya.
Kan? Dan ada lagi lah, banyak lagi zikir yang boleh kita baca lah. Itu antara yang asas. Kan? Asas. Bacalah doa bismillah. Bismillahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Baca doa sebelum nak tidur. Kan? Kemudian lagi bacalah doa banyak doa. Allahumma fathis samawati wal ardh alimul ghaib syahadah rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Tu doa juga. Kan? Allahumma inni apa tu? Doa lagi, Allahumma inni aslamtu wajhi wa Allahumma aslamtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Kan? Teruslah ada lagi. Kan? Kemudian baca 3 kali subhanallah yang begini kan. Tahmid alhamdulillah 3 kali, takbir 34 kali, Allahu akbar 34. Ini semua sunnah. Ini zikir. Bila kita zikir ni tuan-tuan, syaitan akan jauh daripada kita, malaikat dekat dengan kita. Tapi kalau kita tak berzikir, syaitan akan dekat dengan kita, malaikat jauh daripada kita. Ni benda ni tuan-tuan. Kan? Masuk tu lah. Masuk tu. Azan. Mana dia untuk bilang?
Baik. Dalam sebuah hadis yang lain, An Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu daripada kalangan Yahudi ya. Safiyah ni isteri baginda sallam, iaitu Yahudi masuk Islam, anak kepada pembuka Yahudi Huyai nama dia, yang dijatuhkan hukuman bunuh ke atas Huyai. Dia An Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam, muttafaqun alaih. Jadi Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan berlari, yajri ni berjalan, berlari boleh, ataupun masuk ke dalam anak Adam melalui saluran pembuluh darah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini merupakan satu hadis menyatakan tentang syaitan itu masuk ke dalam diri manusia daripada anak Adam melalui saluran pembuluh darah. Dia masuk dalam diri manusia. Mana dia makhluk halus. Bahkan kadang-kadang yang masuk dalam badan manusia itu bukan seekor dua, banyak, puluh, ratus pembuluh. Dia buat rumah dalam badan orang, beranak pinak, keluarga dia. Itu yang berat di badan tu rasa. Rasa berat di badan tu. Tak keberat. Jin dalam badan dia lemah, berat, kan, rasa macam menanggung batu dan sebagainya. Pasal apa? Pasal jin dalam badan tu ada. Itu sebab orang bila dia keluar jin daripada badan tu, dia akan rasa ringan. Rasa ringan di badan. Dia rasa lain. Dia tak rasa berat. Yang rasa berat tu pasal dia duduk badan tu. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan rasa berat badan tu, check tengok, kena scan lah. Jangan duk biar kan. Biar tuan-tuan. Benda ni bukan main-main punya. Dia boleh ganggu kita. Dia boleh ganggu ni kita punya saluran-saluran dalaman kita boleh diganggu. Tu yang boleh jadi penyakit tu. Boleh jadi penyakit tu kan. Pasal apa? Terganggu kita punya saluran. Tak darah pun tak dia betul. Pasal dia duduk dalam badan kita kan. Itu kena check supaya dia keluar daripada badan kita. Kita bukan nak dia badan kita. Buat apa? Kacau kita kan. Baik, itu je lah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan lihat tajuk-tajuk yang seterusnya pada kuliah kan datang lagi. Ada soalan? Tak ada soalan? Okay. Soalan tak ada. InsyaAllah kita berhenti setakat dulu. Ada soalan lain? Ada soalan bertulis? Ada soalan lisan ke apa pun? Ada? Kalau ada lah. Kalau tak ada setakat dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.